Salam sejahtera, saya Odlin Katani, ini ringkas TVS. Sarawak memperuntukkan 50 juta ringgit di bawah skim kredit mikro SKM untuk membantu pengusaha dan peniaga perusahaan kecil dan sederhana PKS yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Kemunculan COVID-19 menyaksikan PKS merudum dan dianggarkan hampir 70% industri PKS akan mengalami kerugian. Kata Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Rawang Tengah Ali Hassan, kerajaan tidak mahu keadaan ini berlaku kerana PKS juga adalah punca pendapatan masyarakat untuk menyara hidup keluarga. Malah PKS turut memberi sumbangan besar terhadap ekonomi negara dan keluaran dalam negara kasar KDNK. Kebanyakan entiti perniagaan juga terdiri daripada industri tersebut. Kerajaan Persekutuan telah pun melancarkan pakej prihatin dan penjana. Kerajaan negeri kita telah pun melancarkan pakej Sarawakku Sayang. 4 pakej. Di mana kita telah pun memperuntukkan peruntukan yang agak besar daripada kerajaan negeri itu. 1.74 bilion ringgit. Termasuk untuk membantu para PKS kita. Beliau berkata demikian pada program Jum Register Bisnes Sarawakku Sayang di Limbang. Bagi pemohon yang membuat permohonan SKM dan dilulus tahun ini, mereka tidak perlu membayar faedah sehingga 3 tahun setengah. Tahun ini, negeri Sarawak telah pun memperuntukkan mikro kredit, peruntukan sebanyak 50 juta. Seperti yang dikatakan oleh Datuk Nordin tadi. Dan mikrokredit ini terbuka untuk semua kaum. Ianya tidak tertumpu pada satu-satu kaum saja. Bumi Putra, bukan Bumi Putra juga boleh menikmati kemudahan ini. Tahun depan insya-Allah kita akan tambah lagi sebanyak 50 juta. Sekitar 1,000 belia dijangka hadir memeriahkan sambutan Hari Belia Peringkat Negeri Sarawak 2020 bertempat di Kompleks Sukan Asajaya Samarahan pada Sabtu 5 Disember. Menurut Menteri Belia dan Sukan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, jumlah kehadiran pada tahun ini dihadkan kerana mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Walau bagaimanapun, dengan jumlah yang kecil ini pun, saya percaya ia akan dapat memberi keceriaan yang besar dan selain daripada itu, dapat memberi kemeriahan kepada mereka-mereka yang akan hadir. Kerana di tempat tapak sambutan akan juga diadakan seperti tahun-tahun lain, berbagai jenis aktiviti-aktiviti yang menjadi kesukaan belia. Beliau berkata demikian menerusi satu rakaman yang dimuat naik di laman Facebooknya. Abdul Karim yang merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Asajaya berkata, sambutan kali ini yang bertemakan Belia Pemacu Transformasi Digital Sarawak akan dirasmikan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping. Pada hari perasmian kelak, turut disampaikan anugerah Belia Negeri untuk tokoh wanita, tokoh lelaki dan tokoh Persatuan Belia sebagai tanda penghargaan kerajaan terhadap sumbangan mereka. Keputusan persidangan semula ke-63 Suruhanjaya Dadah Narkotik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada 2 Disember untuk menggugurkan kanabis dan resin kanabis daripada jadual konvensyen tunggal mengenai dadah narkotik 1961 tidak mengubah status kawalan bahan itu di Malaysia. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, keputusan itu tidak mengubah status kawalan kanabis dan semua bahan berkait kanabis di Malaysia. Di peringkat antarabangsa, keputusan Suruhanjaya berkenaan juga tidak melonggarkan kawalan ke atas kanabis kerana ia kekal dikawal ketat di bawah jadual 1 Konvensyen 1961.
Sebagai ahli dalam ketiga-tiga konvensyen dadah antarabangsa iaitu Konvensyen 1961, Konvensyen mengenai bahan psikotropik 1971 dan Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menentang perdagangan haram dadah narkotik dan bahan psikotropik 1988, Malaysia kekal komited untuk membantras jenayah narkotik di peringkat domestik serta global. Sebanyak 5,835 karton rokok dan 3,636 kotak minuman keras seludup dilupuskan di tapak pelupusan pembuangan sampah Kemuyang, Sibu. Kata Ketua Polis Daerah Sibu, ACP Stanley Jonathan Ringgit, barangan itu dilupus selepas mendapat kebenaran Mahkamah Magistrate. Keseluruhan barang yang dilupuskan bernilai RM300,000. Barang tersebut sebelum ini disiasat di bawah Akta Kastam 1967. Bertemu kembali. Universiti Teknologi MARA UiTM Sarawak menandatangani Memorandum Perjanjian MOA dengan syarikat tempatan Stoma Sdn Berhad untuk bekerjasama membangunkan sistem merawat dan meningkatkan kualiti air sungai. MOA itu ditandatangani oleh Rektor UiTM Sarawak, Profesor Datuk Jamil Hamali dan Ketua Pegawai Eksekutif Stoma Firdaus Abdullah. Di bawah MOA itu, kedua-dua pihak telah bersetuju menjalankan penyelidikan bersama menerusi pertukaran kaki tangan dan pelajar serta bidang berkaitan lain seperti terkandung dalam memorandum itu. Objektif utama MOA berkenaan adalah untuk melaksanakan, menjalankan dan menilai dapatan dan pembangunan proses dan metodologi-logi rawatan biologi satu sistem untuk meningkatkan kualiti air permukaan sungai dengan menggunakan rawatan biologi. Pelbagai pihak dan warga sekolah dialu-alukan melibatkan diri dalam program komunikasi pendidikan dan kesedaran awam CEPA. Pengarah Hutan Sarawak, Datuk Hamdin Mohamad berkata, warga sekolah boleh terlibat sama dalam program CEPA khususnya bagi projek pendidikan in situ. Jelasnya ia dapat mewujudkan hutan bandar atau urban forest di kawasan bandar sejajar dengan visi dan misi JHS dalam mengurus dan membangunkan sumber hutan untuk kelestarian alam sekitar. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan Astaka Terbuka Kolej Datu Patinggi Abang Haji Abdillah di sini pada Khamis. Dalam pada itu, beliau memberitahu kerja-kerja menaik taraf Astaka Terbuka Kolej tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya oleh pegawai dan kaki tangan jabatan, khususnya dari bahagian perhutanan sosial dan pejabat hutan daerah Lundu. Tambahnya lagi, pelaksanaan kerja-kerja ini telah menggunakan peruntukan kerajaan negeri sebanyak RM24,000 untuk pembelian bahan-bahan binaan dan sewaan peralatan seperti scaffolding. Kerja-kerja baik pulih dan menaik taraf Astaka Terbuka ini mengambil masa lebih kurang 3 minggu bermula pada 9 November dan telah siap sepenuhnya pada 27 November lepas. Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Kuching mengumumkan beberapa kerja penyelenggaraan akan dilakukan dalam 2 tempoh masa. Ianya melibatkan kerja-kerja penyelenggaraan di permukaan bagi jajaran Jalan Jejambat Batu Tiga. Kerja-kerja penyelenggaraan ini bakal bermula melibatkan 2 tempoh iaitu 5 hingga 6 Disember 2020 dan 12 hingga 13 Disember 2020. Bagi kedua-dua tempoh tersebut, waktu penyelenggaraan dan penutupan sementara akan bermula dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. JKR bahagian Kuching dalam kenyataannya memohon para pengguna jalan raya agar sentiasa berhati-hati semasa memandu dan mematuhi pengurusan trafik di lokasi berkenaan sepanjang tempoh penyelenggaraan. Pengguna-pengguna juga digalakkan untuk menggunakan laluan alternatif yang bersesuaian melibatkan tarikh-tarikh tersebut. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Odlin Ketani, salam hormat dan jumpa lagi.